Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kita sambung minggu lepas dalam ulumul Quran. Tahap ketiga, tahap penulisan dalam bentuk buku. Pada abad kedua Hijrah telah muncul berbagai kitab dalam berbagai bidang ulumul Quran. Bidang pertama ialah ilmu tafsir. Ilmu tafsir ialah bidang pertama kerana dianggap sebagai ibu kepada ilmu-ilmu lain yang ada hubungan dengan Al-Quran. Di antara kalangan penulis yang terawal ialah Syu'bah Al-Hajjaj, kemudian Sufyan Ibn Uyainah dan Waqi' Al-Jarrah. Cara tafsiran mereka ialah dengan mengumpulkan segala pendapat para sahabat dan tabi'in. Kemudian muncul seorang ahli tafsir yang terkenal, iaitu Ibnu Jarir At-Tabari, yang meninggal pada tahun 310 Hijrah, yang menghasilkan sebuah kitab tafsir yang masyhur sehingga kini yang dikenali sebagai tafsir At-Tabari. Inilah patut kita kena ambil ingatan ni. Walaupun tak ingat orang lain, biar kita ingat Ibnu Jarir At-Tabari yang meninggal pada tahun 310 Hijrah tu. Pasal apa? Sebab kitab tafsir dia ni digunakan sampai pada hari ini. Jadi pada abad yang ketiga Hijrah, Ali ibn Al-Madini mati pada tahun 234. Ini telah mengarang kitab Asbabun Nuzul dalam bidang lain, sebab turunnya sesuatu ayat. Kita akan bincang benda-benda ni, kita akan bincang depan nanti bila masuk pada tajuk yang khusus. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang menulis mengenai nasikh wal mansukh, ayat dilik, ayat yang mendilik dan yang didilik. Kemudian muncul penulis yang berkaitan khusus dengan ulumul Quran seperti Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Khawfi dengan kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini sekadar saya nak sebut-sebut dulu sepitah lalu dah. Tahir Al-Jazairi dengan kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran. Kemudian Dr. Subhi Saleh dengan kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran. Barulah kita masuk kepada penulisan ulama Al-Quran dan tokoh-tokoh ulama. Perkembangan penulisan ulumul Quran dapat dibahagikan kepada 6 peringkat dan zaman sebagaimana berikut. Kita akan bagi kepada ni peringkat. Peringkat pertama ialah abad pertama dan kedua Hijrah. Sebagaimana yang telah disebutkan pada para 3.1 yang lalu, semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulumul Quran belum disusun lagi kerana sebarang permasalahan yang berkaitan umat Islam dapat merujuk terus kepada baginda. Jadi tak payahlah buku ilmu-ilmu Al-Quran tu tidak disebut pun nama-nama ilmu Quran. Misalnya dari segi asbabun nuzul, mungkin pada zaman Nabi dulu tak ada pun istilah asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat, sebabnya sahabat tu depan mata dia berlaku. Ayat ni turun pasal apa? Ayat ni turun mengisahkan, menceritakan kisah siapa? Kerana apa ayat ni turun? Semua benda tu berlaku depan mata dia. Jadi tak perlu lagi ada orang usahakan menulis. Bakal istilah asbabun nuzul pun tidak disebut lagi pada masa. Tidak ada keperluan. Jadi keadaan ini berterusan ke zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar. Pada masa pemerintahan Khalifah Uthman dan Ali, bermula seperti mana yang disebutkan di para 3.2 yang lalu. Sebagai rumusannya, pada abad pertama dan kedua Hijrah mulanya muncul ilmu tafsir, ilmu asbabun nuzul, ilmu nasikh wal mansukh dan lain-lain. Ini telah mula muncul. Pada abad pertama Hijrah muncul tokoh-tokoh ulama macam dalam ulumul Quran dalam kalangan sahabat seperti Abdullah bin Abbas, yang dikenal juga dengan nama Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Zubair. Kalangan tabi'i pula ialah seperti Mujahid, Al-Hasan Basri,
Ikrimah dan Qatadah. Itu kalangan tabi'in. Kemudian mari pula tapis yang ketiga tu pula, generasi yang ketiga, tabi'in tu muncullah Imam Malik bin Anas. Pada abad kedua Hijrah muncullah tokoh-tokoh ulumul Quran yang menyusun kitab-kitab tafsir seperti Syu'bah al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah dan Waqi' al-Jarrah. Abad yang ketiga dan keempat, pada abad ketiga Hijrah, di antara ulama yang menyusun ilmu tafsir dan ulumul Quran yang lain seperti Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang telah menyusun ilmu nasikh wal mansukh serta ilmu qiraat. Ali ibn al-Madini pula telah menyusun ilmu asbabun nuzul. Pada abad keempat lahir ulama yang menyusun tentang ilmu ulumul Quran dan gharibul Quran. Gharibul Quran ialah lapas-lapas yang gharib, lapas-lapas yang asing, yang pelik, di dalam yang sukar dipahami dalam Al-Quran, itu disusun khusus dalam kitab dia Gharibul Quran. Antaranya Abu Bakar As-Sijistani yang menyusun ilmu Gharibul Quran. Muhammad Ali Al-Adwafi Muhammad Ali Al-Adwafi pula menyusun kitab Al-Istighna fi Ulumil Quran. Kemudian abad kelima dan ke-6 Hijrah, mengikut sejarah pada abad kelima inilah ulumul Quran mula berkembang dan tersebar dengan pesat. Di sini berlaku titik mulanya ulumul Quran ini tersebar dengan luasnya pada abad kelima dan ke-6 Hijrah. Tokoh yang berjasa ialah Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Khawfi yang telah berjaya menyusun kitab tentang i'rabul Quran dan kitab Al-Burhan fi ulumil Quran. I'rabul Quran ini kita bicara depan nanti apa dia i'rabul Quran. Antara tokoh lain yang telah menyusun kitab ulumul Quran dan abad kelima ialah Abu Amr Ad-Dani yang menghasilkan kitab At-Taysir fil Qira'at as-Sab'ah dan kitab Muhkam fil Nuqat. Pada abad ke-6 lahir tokoh ulama yang mengembangkan ulumul Quran lain, iaitu yang berkaitan dengan ilmu mubhamul Quran. Ini juga kita akan bincang apa dia mubhamul Quran. Antaranya ialah Abdul Qasim Abdurrahman As-Suhaili yang menyusun kitab mubhamul Quran. Ibnu Jauzi pula menulis kitab Funun Afnan fi Ulumil Quran. Abad ke-7 dan ke-8 Hijrah, abad ini ilmu Al-Quran terus berkembang hingga membangkitkan usaha menyusun ilmu majazul Quran. Ini majaz, kata-kata kiasan dalam Al-Quran. Ini ada satu ilmu khusus yang dibincangkan dalam majazul Quran. Tokoh ulama dalam abad ke-7 yang mengembangkan serta menyusun ilmu majazul Quran ialah Ibnu Abdus Salam dengan kitabnya Ilmu Majazil Quran. Sementara Abu Syamah berjaya menyusun kitab Al-Mursyidul Wajiz fima yata'allaq bil Quran. Tokoh-tokoh yang lain untuk menyusun ilmu-ilmu lain tentang Al-Quran ialah ilmu Badi' dan Balaghah, ilmu sastra Arab, sastra, kesusastraan di dalam Al-Quran. Antara mereka ialah Ibnu Abi Isma' dan Ibnu Qayyim menyusun kitab tentang sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Qasam menyusun sumpah, lapas-lapas sumpah di dalam Al-Quran. Abad ke-9 dan ke-10 Hijrah, pada abad ini ulumul Quran terus maju dan mencapai kemuncak perkembangan kesempurnaannya. Antara tokoh terkemuka yang pada abad ini ialah Jalaluddin Al-Bulqini yang menyusun kitab Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Kemudian Muhammad Sulaiman Al-Kafiyaji yang menyusun kitab At-Taysir fi Qawaid Tafsir. Manakala tokoh ulama ulumul Quran pada abad ke-10 ialah As-Suyuti. Ini kalau untuk kita ambil ingatan, meninggal pada tahun 911 Hijrah. Ini ulama terkenal khususnya dalam mazhab Syafi'i kita. As-Suyuti yang menghasilkan kitab At-Takbir fi Ulum Tafsir dan kitab
Al-Itqan fi Ulumil Quran. Selepas kematian As-Suyuti, penulisan dan perkembangan ulumul Quran menjadi malap dan terhenti hingga abad ke-13 Hijrah. Terus dan jarak masa 3 abad tersebut, ulama lebih banyak menumpukan kepada penyusunan ulumul Quran yang telah disusun oleh para ulama sebelumnya. Tidak ada karya baru. Semuanya menumpukan kepada penyebaran ilmu-ilmu yang telah disusun oleh ulama-ulama sebelumnya. Yang terakhir sekali ialah abad ke-14 Hijrah. Pada abad ke-14 Hijrah telah bangkit dan muncul semula ulama dan tokoh-tokoh ulumul Quran yang menghasilkan karya dalam berbagai-bagai bidang. Antara mereka ialah Jamaluddin Al-Qasimi dengan kitabnya Mahasinut Ta'wil, Tahir Al-Jazairi menulis kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani dengan kitabnya Manahilul Afan fi Ulumil Quran, Muhammad Sadiq Ar-Rafi yang menyusun kitab Ijazul Quran. Ijaz ni mana makjizat di dalam Al-Quran. Bidang dan skop perbahasan ulumul Quran. Kita masuk ke bidang. Tadi sejarah perkembangan dia, nak tengok bidang. Kita tengok bidang-bidang dalam ulumul Quran. Ini yang saya sebut kita nak bincang kemudian ni. Perbahasan yang berkaitan dengan ulumul Quran secara umumnya meliputi beberapa bidang. Perbincangan ini akan menyentuh sebanyak 14 bidang. Walaupun banyak, kita hakkan pada 14 bidang. Mula-mula sekali, ilmu tafsir wa ta'wil. Ilmu ini merupakan ilmu yang mula-mula dibincangkan dan sejarah kemunculannya dikesan bermula pada abad yang kedua Hijrah. Ekoran kemunculannya seperti selepas itu, lahirlah ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu at-tafsir wa ta'wil, inilah ilmu yang paling penting sekali dalam ulumul Quran. Sebab dia ilmu tafsir. Tafsir dengan ta'wil istilah sama, maksud yang sama. Istilah berbeza, maksudnya sama. Kalau ingat lagi doa Rasulullah kepada sepupu dia Ibnu Abbas, dalam doa dia disebut Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kepahaman kepada Ibnu Abbas tadi dalam agama, wa allimhu ta'wil, dan ajarlah kepadanya ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil ni mana ilmu tafsir. Sebab itulah Ibnu Abbas ni muncul sebagai di kalangan sahabat pentafsir yang menjadi rujukan sampai hari ini, pentafsir utama. Kalau ulama-ulama tafsir kalau sebut sesuatu ayat tu, dia nak tahu lagu mana Ibnu Abbas, pandangan Ibnu Abbas terhadap ayat-ayat tertentu. Baik, itu dia. Jadi ilmu tafsir juga dipanggil sebagai ilmu ta'wil. Ulama yang muncul untuk mengkaji dan menyusun ilmu tafsir ialah Syu'bah Al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah dan Waqi' Al-Jarrah dan Ibnu Jarir At-Tabari. Yang saya sebut tadi, kita ambil perhatian sikit kepada Ibnu Jarir At-Tabari ni. Kenapa kitab tafsir karya At-Tabari itu merupakan kitab tafsir yang terkenal dan berkekalan sehingga rujukan penting hari ini. Tafsir Tabari ni dia cetakkan sampai ada ni, buku baru pun ada lagi ni, dia cetak dalam 12 jilid Tafsir At-Tabari. Bentuk tafsir yang dihasilkan dapat dibahagikan kepada dua bentuk. Pertamanya at-tafsir bil ma'thur atau at-tafsir bil manqul. Keduanya adalah at-tafsir bil ra'i atau at-tafsir bil ma'qul. Jadi pada umumnya kitab tafsir ni ada dua jenis, dua pendekatan. Yang pertamanya dia panggil tafsir bil ma'thur. Apa makna bil ma'thur? Dengan sandaran nas, asar, maknanya bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi tafsir dia tu, semasa dia menghuraikan tafsir tu, dia banyak dia sandarkan kepada nas, kepada Al-Quran, kepada sunnah, pendapat sahabat dan sebagainya. Orang panggil juga tafsir bil maksud tu tafsir bil mangkul, daripada naqal. So lagi ialah tafsir bil ra'i. Bil ra'i maknanya dengan fikiran, dengan pendapat, kepakaran otak. Kerana dia ni ulama, seorang ulama misalnya, dia ni telah banyak ilmu yang ada padanya setelah dia di ilmu Al-Quran dan ilmu Al-Hadis. Ilmu Quran dengan hadis ni
banyak pengetahuan yang ada pada dia, maka dia melihat, dia cuba menghuraikan Al-Quran tu, ayat-ayat Al-Quran tu dari sudut yang lain. Dia kembangkan dengan menggunakan kekuatan akal dia. Misalnya dia cuba hurai dari sudut ilmu-ilmu fizik, geografi, sejarah, kimia misalnya, dari perubatan, kejuruteraan, astronomi. Jadi cuba kembangkan daripada tafsir Al-Quran itu ke dalam bentuk ilmu lain. Dia panggil juga bil ra'yi ni tafsir bil mangkul, bil ma'kul. Sorry. Tafsir bil ma'kul. Tadi mangkul ni ma'kul, dengan akal. Contohnya misalnya Tafsirul Kabir yang dihasilkan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Dia panggil pun ataupun diberi nama tafsir dia tu Tafsirul Kabir, tafsir yang besar, sebab dalam tafsir dia tu banyak dia menyentuh ilmu-ilmu lain. Macam saya sebut tadi, dengan geografinya, dengan fiziknya, dengan kimianya, dengan perubatannya, dengan astronomi, dengan kejuruteraan. Sehingga ulama-ulama kata tafsir dia ni telah tersasar daripada asal tafsir itu. Dia kata kullu syai' fihi illa tafsir. Kullu syai' fihi, semua benda ada dalam dia. Sibu Mu'niku ada dalam tafsir dia, illa tafsir, kecuali tafsir je tak ada. Sedangkan kitab tafsir, jadi tafsir tu jadi tak ada benda lain. Inilah dia Tafsirul Kabir yang dihasilkan oleh Fakhruddin Ar-Razi, yang kita masuk dalam kategorinya tafsir bil ma'kul atau tafsir bil ra'yi. Kemudian ilmu i'rabul Quran. I'rab ni apa dia? I'rab ni ialah perubahan sesuatu kalimah apabila dia berada di tempat yang berlainan, hujung kalimah itu akan berubah. Makna kalimah itu sama, tapi oleh kerana dia lokasi yang berlainan, maka dia menjadi fungsi berlainan, maka hujung kalimah itu berubah. Lagu mana nak faham? Tengok contoh. Kita pernah tengok la ilaha illallah, dan kita tahu dah bila sebut la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, huruf da cuba tengok tu bagi depan. Nama dia, makna dia Muhammadun tu Nabi Muhammad lah. Tapi di tempat lain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan pula. Okey. Bagi datang pula dah. Sedangkan sama-sama maknanya serupa. Muhammad belakang. Tapi bila duduk di la ilaha illallah, da tu kena bagi depan. Bila duduk asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan, bagi datang pula. Setepak lagi Allahumma salli ala Muhammadin. Jadi dun dan din berubah, ni lah orang panggil dia i'rab. Jadi dalam i'rabul Quran ni, ulama-ulama yang menghasilkan karya kitab ulumul Quran dalam bidang i'rabul Quran ni, dia cuba menghuraikan setiap patah perkataan yang ada dalam Quran, bermula daripada surah Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas. Tengok contoh ni. Kalau kita buka kitab i'rabul Quran ni, ni contoh je. Macam ni i'rab suratul Fatihah. Lagu mana cara dia nak i'rab surah Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil bismi. Dia kata bismi ni apa? Bi, ba tu bagi bawah. Al-ba harfu jarrin mabniyun al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi dia kata ba ni sebenarnya dia ni dah dibina, dia tidak boleh di-i'rab. Maknanya dia tetap sama. Ba bagi bawah, marilah duduk mana-mana pun ba ni bagi bawah sama. Dia ayat kita. Kemudian ismi pula disebut. Ismi ni majrurun bil ba'i. Dia fungsi ismi ni dia panggil majrur. Itu istilah dalam nahwu lah. Siapa dia biasa, siapa dia ngaji nahwu dia tahulah ni. Dalam babul i'rab ni. Dia kata majrur. Ismi ni, perkataan ismi ni kerana majrur, wa alamatu jarhi al-kasrah az-zakhirah, dan tanda jar dia ni, majrur dia tadi ialah baris bawah huruf mim tadi. Wa huwa mudhaf, fungsi juga dia menjadi mudhaf. Kemudian Allahi lafzul jalalah, kalimah Allah tu bismillahi, bagi bawah juga hi. Dia tidak kata bismillah ha, bismillah hu, tapi bismillahi.
Jadi apa dia jadi bismillah itu? Bagi bawah tu lafzul jalalah dia panggil ismu mudhafun ilaih. Kerana fungsi dia sebagai mudhafun ilaih. Ini istilah nahwu lah ni, mudhafun ilaih. Majrurun, dan dia juga mesti dimajrur. Wa alamatu jarrihi, dan tanda-tanda majrur dia al-kasratu az-zahirah, iaitu baris bawah duduk di pada huruf kha. Begitulah seterusnya yang dia bincang dalam bab ini. Ar-Rahman Ar-Rahim seterusnya mula daripada surah Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas. Ini dibincangkan dalam kitab I'rabul Quran. Sejarah awal dikesan ilmu yang berkaitan dengan I'rabul Quran muncul ekoran arahan Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kepada Abu Aswad Ad-Du'ali membuat kaedah-kaedah bahasa Arab, namun pada masa ini belum berjaya dibukukan, tak buku lagi. Pada abad ke-5 Hijrah barulah I'rabul Quran dihasilkan dalam bentuk kitab. Antara tokoh yang terlibat ialah Abu Amr Ad-Dani yang menghasilkan kitab At-Taysir fil Qira'ati Sab' dan kitab Muhkam fil Nuqat. Ali ibn Ibrahim ibn Sa'id Al-Khawfi pula menghasilkan kitab I'rabul Quran. Jadi kita berhenti setakat dulu dan kita sambung minggu depan pada 20 hari bulan nanti. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.